Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak semua, setelah baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah isu berkaitan dengan RM100 bilion yang kononnya hilang ataupun rasuah, terlibat dengan rasuah penyelewengan ketirisan semasa Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Anda boleh lihat di laman Twitter Buletin RMS, ada saya nampak gambar di situ. Dan saya dapat lihat dalam satu petikan bahwa RM100 bilion hilang ataupun disebabkan rasuah ketirisan lesap semasa pentadbiran Tun Dr. Mahathir. Nah, berkaitan dengan isytihar harta. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir ada membuat pengakuan berkaitan dengan isytihar harta setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta beliau untuk melakukan demikian. Nah, ini ada beberapa dapatan saya dari Twitter Tun Dr. Mahathir yang mengejutkan ramai berkaitan dengan isytihar harta. Datuk Seri Anwar kata, dia telah isytihar harta. Saya juga telah isytihar harta beberapa kali semasa jadi Perdana Menteri, dan ini juga pengetahuan umum. Saya juga tidak ada masalah isytihar harta kerana tidak ada apa yang saya perlu sorok. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir berkata, yang jadi masalah ialah Anwar telah beberapa kali tuduh saya salah guna kedudukan semasa saya jadi Perdana Menteri untuk kayakan diri dan keluarga saya. Persoalannya, adakah melalui isu sebelum ini berkaitan dengan RM100 bilion, berkaitan dengan RM100 bilion yang kononnya lesap di masa pentadbiran Tun Dr. Mahathir boleh dikaitkan dengan apa yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, bahwa ada pemimpin 22 tahun memerintah hanya untuk mengayakan diri. Adakah kita dapat kaitkan dengan itu? Sesuai dengan pengakuan Tun Dr. Mahathir, yang jadi masalah ialah Anwar telah beberapa kali tuduh saya salah guna kedudukan semasa saya jadi Perdana Menteri untuk kayakan diri dan keluarga saya. Saya juga dituduh memiliki wang berbilion ringgit, kapal terbang dan kapal. Kononnya semua orang tahu. Saya kata tunjuk bukti saya salah guna kuasa untuk kayakan diri dan keluarga. Dan kalau tidak, saya akan ambil tindakan mahkamah. Persoalannya, benarkah Tun Dr. Mahathir mempunyai aset ataupun harta berbilion ringgit, termasuk kapal terbang dan kapal? Saya telah ambil tindakan mahkamah, dan sehingga hari ini, dia tidak pernah tunjuk bukti selain kesana kemari buat tuduhan terhadap saya. Persoalannya, mungkinkah mungkinkah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendedahkan semua bukti di mahkamah nanti pada 31 Mei. Itu persoalannya. Dan kalau benar, Tun Dr. Mahathir mengheret Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa kita dapat lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti seolah-olah membiarkan dirinya diheret dan akan membuka semua rahsia ataupun mendedah bukti kesemuanya di mahkamah. Nah, itu menjadi spekulasi saya. Kalau benar ini berlaku, memang ada bukti yang disediakan ataupun ada bukti yang bakal dibocorkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah, apa pula nasib Mahathir pada ketika itu? Sebaliknya, kata Mahathir, dia minta saya tunjuk bukti harta saya, dia yang tuduh saya dan dia minta saya pula tunjuk bukti. Maka saya ulang sekali lagi, tunjuklah bukti yang salah guna kuasa, yang saya salah guna kuasa untuk kayakan diri dan keluarga. Setakat cakap di atas pentas politik tanpa ada bukti ini, siapapun boleh buat. Mereka ini digelar mat retorik, kata Tun Dr. Mahathir. Nah, persoalannya saudara-saudara, kalau benar Datuk Seri Anwar Ibrahim ada bukti, dan kalau benar ini berkait rapat dengan RM100 bilion yang hilang semasa pentadbiran
Tun Dr. Mahathir. Kalau ini benar, apa pula akan berlaku kepada Mahathir? Adakah beliau boleh dikenakan tindakan? Mungkin juga seperti Najib Razak yang bakal dipenjara. Jadi, saudara-saudara, itu menjadi spekulasi orang ramai. Jadi, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan, dan puan-puan semua. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa laporan polis ataupun mungkin sudah banyak laporan polis yang dibuat terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, seperti yang dilaporkan di dalam beberapa artikel sebelum ini. Akhirnya setelah Lim Guan Eng menggesa orang ramai untuk membuat laporan polis terhadap Hadi Awang, hari ini kita digemparkan dengan satu lagi tangkapan. Tangkapan yang pasti menggemparkan istana negara setelah dalam satu artikel mengesahkan lelaki 3 kali dipenjara kerana hina agong didakwa lagi. Nah, ini menjadi satu tangkapan yang pasti mengejutkan ramai rakyat Malaysia disebabkan ini berkaitan dengan penderhakaan dan kerana menghina agong, akhirnya lelaki yang 3 kali ditangkap ini sekali lagi didakwa. Ini menjadi pengajaran kepada ramai orang di Malaysia, kepada ramai rakyat Malaysia, dan bagi saya ini juga bakal menjadi amaran kepada mungkin kepada pemimpin-pemimpin politik yang kita dapat lihat mungkin mempunyai satu pandangan yang berpendapat bahwa berkaitan dengan menggulingkan kerajaan, berkaitan dengan penderhakaan agong. Nah, di dalam tangkapan ini, bagi saya ini satu tangkapan yang mengejutkan. Seorang lelaki yang 3 kali dipenjarakan atas kesalahan menghina yang di-Pertuan Agong di laman sosial. Hari ini, sekali lagi didakwa atas pertuduhan sama di Mahkamah Session. Syahril Muhammad Sarif yang berumur 40, penjual daging, mengaku bersalah atas 2 pertuduhan membuat hantaran komunikasi jelik terhadap yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Terdahulu, tertuduh yang tidak diwakili peguam memberitahu mahkamah bahawa dia pernah mendapat rawatan psikiatri di Hospital Sungai Petani Kedah. Saya ada makan ubat dan saya ada masalah mental. Hakim N. Priscilla Hemamalini memerintahkan Syahril dirujuk ke Hospital Bahagia, Ulu Kinta, Perak untuk menjalani pemeriksaan psikiatri selepas timbalan pendakwa raya Nur Ilya Eliana Nur Azmal memaklumkan tertuduh hanya memberitahu secara lisan mengenai kesehatan mentalnya, namun tiada sebarang dokumen sokongan disertakan. Oleh itu, tertuduh dihantar ke Hospital Bahagia Ulu Kinta. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Syahril didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang jelik sifatnya melalui aplikasi Twitter menggunakan laman profil Syahril Sarif 39 dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain antara jam 5.28 pagi dan jam 5.30 pagi pada 12 Mac. Pertuduhan mengikut Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 boleh dihukum di bawah Seksyen sama yang membawa hukuman denda tidak lebih RM50.000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1.000. Nah, saudara-saudara, pada 24 September 2021, Syahril dipenjara setahun dan RM20.000 oleh mahkamah, denda RM20K oleh Mahkamah Session di sini atas kesalahan menghina yang di-Pertuan Agong menerusi aplikasi Twitter. Nah, artikel ini disiarkan pada 19 Mei 2023. Jadi bagi saya ini satu tangkapan yang pasti mengejutkan ramai dan menjadi satu pengajaran lah kepada ramai orang, kepada ramai rakyat Malaysia dan juga kepada pemimpin. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.